Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada pensyarah yang dihormati Puan Nur Azila dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk 8.1 iaitu pelbagai teori tentang kebenaran. Berikut adalah senarai nama kumpulan kami, terdiri daripada 5 orang iaitu saya sendiri, Nur Azrin, diikuti Ali Fikri, Faris Irsyad, Syed Muhammad Irfan dan Irsyad Haikal. Pertama sekali, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang benar yang melibatkan kebenaran-kebenaran yang diajar oleh agama. Contohnya, kewujudan para nabi dan rasul, kewujudan siang dan malam, kewujudan matahari dan sebagainya. Selain itu, kebenaran juga membawa maksud keadaan yang benar, iaitu keadaan yang masih diragukan tetapi perlu berani membela kebenaran dan keadilan. Seperti mana yang kita lihat pada hari ini di bumi Palestin, tanah mereka diambil alih oleh Zionis dan dinamakan negara tersebut sebagai Israel. Walhal, jika kita lihat peta Palestin pada tahun 1947 telah membuktikan bahawa itu adalah hak milik rakyat Palestin pada awalnya. Seterusnya, kebenaran juga membawa erti kejujuran dan ketulusan hati, iaitu kita sebagai manusia dan hamba Allah, jangan kita ada sedikit rasa sangsi akan kebaikan dan kebenaran yang dilakukan oleh seseorang itu terhadap kita. Terdapat 4 jenis-jenis teori tentang kebenaran. Pertama, teori koresponden. Kedua, teori koheren. Ketiga, teori pragmatik. Dan keempat, agama dan tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Yusof dan saya akan membentangkan mengenai korespondensi, iaitu teori kebenaran atau dipanggil teori kesesuaian. Bagi teori ini telah dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan juga More yang turut diperkembangkan lebih lanjut oleh Ibn Sina, Thomas Aquinas dan juga Bertrand Russell, dan mereka ini dilanjutkan atau diperkembangkan pada zaman abad yang berlainan. Maka dengan itu kebenaran adalah kesesuaian antara kenyataan, yakni idea, tentang kenyataan, iaitu realiti atau fakta. Kenyataan adalah benar jika isi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan itu bersesuaian dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Oleh itu, benar atau salah terletak pada kesesuaian antara subjek, iaitu apa yang diketahui, dan objek, iaitu realiti sebagaimana adanya. Kebenaran sebagai kesesuaian juga disebut sebagai empiris, dan ia juga terdapat 5 unsur yang perlu dipenuhi, iaitu pernyataan, kesesuaian, situasi, kenyataan dan keputusan. Maka dengan itu terdapat kelemahan tersendiri, contohnya bagaimana kita boleh membuat perbandingan antara idea dengan teori jika kita tidak berhadapan dengan realiti ataupun realiti tersebut tidak jelas, contohnya alam kubur. Itu sahaja oleh saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Faris Irsyad bin Makno dan saya akan menyambung pembentangan kumpulan saya bagi pelbagai teori tentang kebenaran, dan saya akan menyambung teori yang kedua selepas teori koresponden, iaitu teori koheren. Jadi teori koheren ini boleh diberikan definisi bahawa ia membawa maksud kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui benar. Jadi jika terdapat pernyataan-pernyataan yang ingin dibuktikan kebenaran dan kesahihannya pada masa kini dan ia mempunyai kesesuaian dan kesinambungan dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu telah diakui benar, maka pernyataan itu juga boleh juga dianggap sebagai benar. Teori koheren ini diterima oleh logik akal, dan teori dan pernyataan daripada teori ini bersifat konsisten, dan pernyataan-pernyataan yang dibuat berdasarkan teori ini adalah yang benar dan boleh dibuktikan kesahihannya.
Teori koheren ini berasaskan kepada prinsip rasional dan idealism subjektif, di mana penyataan yang hadir adalah hasil daripada persetujuan antara idea dengan idea-idea yang sebelumnya. Jika hadir idea-idea yang ingin dibuktikan pada zaman ini dan terdapat idea-idea yang berkesinambungan dengan idea pada masa kini yang telah wujud dan benar dibuktikan pada zaman lalu, maka persetujuan boleh dibuat dan boleh dibuktikan sebagai satu teori kebenaran. Dan teori koheren ini juga hanya akan dibuktikan benar melalui uji kaji, dan pelbagai jenis uji kaji boleh dilakukan bagi membuktikan sesuatu teori itu benar. Dan sekiranya uji kaji yang dilakukan memberi keputusan gagal, maka teori yang cuba dibuktikan kebenarannya itu akan digugurkan kerana kegagalan daripada uji kaji tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Irfan bin Syed Nazrun dari 2 BKG S4. Dan seterusnya saya akan membentangkan teori kebenaran ketiga, iaitu pragmatik. Pragmatik ataupun pragmatisma ini berasal dari perkataan Yunani, iaitu pragma bermaksud perbuatan dan juga isma bermaksud ajaran ataupun fahaman. Teorinya mengatakan bahawa idea dibatasi dengan merujuk kepada akibat saintifik, peribadi ataupun sosial. Benar atau tidak suatu teori itu bergantung kepada berfaedah atau tidak bagi manusia untuk kehidupannya. Dalam arti kata lain, suatu pernyataan, hipotesis ataupun idea itu adalah benar jika pernyataan itu atau akibat daripada pernyataan itu mempunyai penggunaan praktikal bagi kehidupan manusia ataupun membawa akibat yang memuaskan. Seterusnya, tokoh filsafat pragmatisma ni ada 3, iaitu yang pertama Charles Sanders Peirce. Beliau lahir pada tahun 1839 di Cambridge, Amerika Syarikat. Beliau juga dikenali sebagai tokoh semiotik. Beliau mengatakan bahawa suatu hipotesis dianggap benar apabila mendatangkan manfaat. Seterusnya, William James pada tahun 1842. Beliau mengatakan bahawa kebenaran adalah kualiti yang nilainya disahkan oleh keberkesanannya ketika menerapkan konsep pada praktik yang sebenarnya. Yang terakhir sekali, John Dewey pada tahun 1859. Penyelidikan saintifik adalah pembetulan diri dari masa ke semasa, sekiranya dikemukakan secara terbuka untuk diuji oleh komuniti untuk membenarkannya atau membantah kebenaran yang dicadangkan. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kebaikan dan keburukan pragmatisma. Kebaikannya, ia boleh membawa kemajuan-kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia adalah kerana pragmatisma telah menghasilkan filsafat yang bersifat idealis dan intelektualis, dan manfaatnya akan dinikmati dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kebaikannya, ia berhasil mendorong fikiran masyarakat yang liberal, bebas dan menyaksikan perkara yang ada. Pemikiran tersebut memberi semangat kepada masyarakat untuk membuktikan suatu konsep sehingga muncul temuan-temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya saya akan membincangkan tentang keburukannya pula. Keburukannya, ia menolak agama sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang seterusnya, penyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar mungkin tidak lagi pada masa akan datang. Contoh teori kebenaran pragmatik. Yang pertama, suatu agama itu bukan benar kerana Tuhan yang disembah itu wujud, tetapi agama itu dianggap benar kerana pengaruhnya yang positif dalam kehidupan manusia. Seterusnya, ilmu perbintangan yang bermanfaat bagi nelayan, tetapi tidak untuk para pedagang, di mana nelayan akan mengkaji bintang untuk tahu musim manakah yang sesuai untuk menangkap hidupan laut dan meraih keuntungan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Haikal bin Mazafar. Hari ini saya akan membentangkan tentang teori kebenaran dari segi aspek agama dan tradisi. Dalam kehidupan sosial, agama dan tradisi adalah dua perkara yang dilaksanakan dengan teliti, walaupun agama dan tradisi bukanlah satu kesatuan. Dalam hal ini, sebenarnya agama dan tradisi mempunyai kedudukan masing-masing dan tidak dapat digabungkan, kerana agama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada tradisi. Namun, kedua-duanya mempunyai hubungan yang erat dalam kehidupan sosial. Pemahaman manusia tentang perubahan dalam kehidupan jika dilihat dari aspek agama dan tradisi mempunyai hubungan yang saling terikat selagi masyarakat dapat meletakkan kedudukan agama dan kedudukan tradisi dalam kehidupan. Dunia moden pada hari ini menjunjung tinggi konsep relativisme dalam memahami kebenaran. Pada zaman Yunani kuno, kelompok ini
dikenali sebagai kaum Sufaistiyah. Menurut Wan Muhammad Noor, golongan ini boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu yang pertama Al-Indiyah yang bermaksud relativisme, golongan yang menisbikan ilmu pengetahuan dan kebenaran seperti kefahaman semua agama adalah sama di peringkat yang lebih tinggi. Golongan yang kedua adalah Al-Adriyah yang bermaksud agnotisme, golongan yang tidak ingin membuat keputusan pada perkara-perkara yang penting dalam agama dan kehidupan seperti aliran fahaman pluralisme, liberalisme, skeptisisme. Golongan yang tiga adalah Al-Inadiyah yang bermaksud skeptisisme, golongan yang telah menerima kebenaran tetapi tidak mahu menerima dan menganut kebenaran tersebut seperti orientalis, pengingkar sunnah di kalangan Muslim dan orang-orang Islam yang tidak jujur. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawapan atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Menurut istilah, wahyu ialah merupakan segala yang disampaikan Allah kepada Nabi dan Rasul yang berupa ajaran atau perkabaran dalam bentuk sejarah, hukum hakam, peristiwa yang akan datang, perkara-perkara gaib dan sebagainya. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawapan berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Agama dan tradisi berjalan seiring sehingga mereka mempunyai hubungan rapat dalam dialektika mereka. Agama sebagai panduan hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan tradisi adalah kebiasaan prosedur kehidupan manusia yang diciptakan oleh manusia sendiri dari hasil kreativiti, rasa dan niat yang diberikan oleh Tuhan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia mengenai sesuatu perkara. Jadi, kebenaran itu terletak kepada seberapa jauh individu tersebut mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu. Sedangkan, pengetahuan bermula daripada banyak sumber dan akhirnya sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.